kesilapan yang dilakukan oleh Bersatu dan juga PN Perikatan Nasional pada 33 bulan mereka memerintah adalah bukan kerana etika atau moral. Yang itu saya tak setuju sikit dengan artikel tadi, tetapi kerana ego. Dia macam ni tuan-tuan. Kalau beri dulu etika dan moralnya, seseorang itu tidak didapati bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Seseorang itu tidak dibuktikan bersalah sehingga didapati bersalah. Nah, kalau dituduh di dalam mahkamah itu dikatakan telah bersalah, maka ramai di kalangan pemimpin UMNO, termasuk Syed Saddiq, termasuk daripada Bersatu, hendaklah meletak jawatan dan melepaskan jawatan mereka sebagai ahli parlimen. Malah Syed Saddiq sendiri telah pun didapati bersalah, tetapi beliau masih lagi tidak melepaskan jawatan sebagai ahli parlimen di MUA. Adakah itu dikatakan tidak bermoral? Dia telah didapati bersalah, tetapi kenapa masih tidak melepaskan jawatan sebagai ahli parlimen di MUA? Adakah itu dikatakan tidak bermoral? Jawapannya tidak. Kenapa? Sebab kita kena faham pending appeal. Appeal bila ada rayuan, anything can happen. Walaupun dia bersalah di mahkamah tinggi, dia boleh tidak bersalah di mahkamah persekutuan atau mahkamah yang lebih tinggi. Kita ambil contoh Liwat 1. Datuk Seri Anwar didapati bersalah di mahkamah tinggi. Didapati bersalah di mahkamah mahkamah rayuan, tetapi tidak didapati bersalah di mahkamah persekutuan. Kita ambil Liwat 2, didapati tidak bersalah di mahkamah tinggi, tetapi kemudian didapati bersalah di mahkamah rayuan dan juga mahkamah persekutuan. So anything can happen dalam satu-satu perbicaraan. Jadi bila anything can happen pending appeal, seseorang itu dalam trial pertama dianggap tidak bersalah sehingga dia didapati bersalah. Dalam trial yang kedua, kita hold dulu sehinggalah keputusan. So dalam tempoh itu, bila Datuk Seri Anwar melantik Zahid Hamidi, Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri, walaupun dia ada kes, dia tidak dianggap sebagai telah bersalah. Jadi di mana dikatakan tidak ada moralnya di situ. Nah, isu 33 bulan sebenarnya bukan isu moral. Tidak dilantiknya Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri oleh Muhyiddin Yassin pada waktu itu bukan isu moral, itu isu strategi dan isu ego. Pada masa itu, saya nyatakan bahawa Muhyiddin Yassin tahu dan faham musuh dia yang sebenar-benarnya. Sekuat-kuatnya musuh bagi Bersatu adalah UMNO. Dan dia tak boleh dan tak akan nak kuatkan UMNO kerana dia tahu dalam pilihan raya yang akan datang, UMNO akan lawan balik dia. Akan lawan balik Bersatu. Kira macam seolah-olah kalau dia ubat UMNO, seolah dia tengah mengubat harimau yang sedang tidur. Itu dilema Bersatu. Itu dilema Bersatu pada waktu itu. Jadi caranya Bersatu, apa yang Bersatu buat, dia serahkan kuasa itu kepada mereka yang second team, pasukan kedua, tim kedua di dalam UMNO yang dia anggap dia boleh kontrol. Yang ini game, inilah dia matlamat menghalangkan cara yang betul sebagaimana Nicola Machiavelli tadi. Now, bila mana pada tahun 2020, hujung 2019, perancangan untuk menumbangkan kerajaan ini diwujudkan, terutama pada sekitar sebelum APEC, sewaktu cerita ura-ura Anwar nak jadi Perdana Menteri. Pada masa itu, sudah timbul ura-ura mengatakan bahawa Anwar akan jadi Perdana Menteri, dan kalau Anwar jadi Perdana Menteri, geng-geng Azmin akan menghadapi masalah, terutama dalam pemilihan parti. Kerana geng Azmin pada masa itu lawan geng Anwar. Kalau tuan-tuan ingat, 2019 saya, tim Rafizi, tim Anwar Ibrahim lawan geng kartel, iaitu Azmin lah. So pada hujung 2019 perancangan sudah dilakukan. Kita tak, masa tu Azmin kata dia kena jadi Perdana Menteri, kita tak boleh bagi Anwar jadi Perdana Menteri. Kerana kalau kita bagi Anwar jadi Perdana Menteri, kita akan menghadapi masalah. Kita akan menghadapi masalah pada waktu itu, katanya. So disebabkan oleh peranan keadaan tersebut, mereka telah merancang untuk menjatuhkan Anwar. Tetapi mereka tahu mereka takkan boleh jatuhkan Anwar Ibrahim melainkan kerjasama dengan UMNO. Jadi dilema kat situ. Dilemanya adalah kalau kita nak kerjasama setakat dengan PAS, kita tak cukup. Setakat Bersatu campur PAS, campur dengan geng 11 orang tak cukup. Sebab Azmin menjanjikan lebih 20 orang PKR akan lompat dan menyokong kerajaan baru. Tetapi dia hanya boleh bawa 11 saja. Dia gagal menunaikan janji tersebut. So tak apalah. So dia runding dengan UMNO. Kalau tuan-tuan ingat, ada satu ketika ada golongan, ada tim UMNO tiba-tiba berada di luar rumah Azmin pada waktu itu.
pada tiba-tiba berada di luar rumah Azmin pada November tahun 2019. Kan, pada November tahun 2019, wartawan menghidu ada tiba-tiba ada ada orang wakil UMNO datang di UMNO dan juga Barisan Nasional, terutama BN lah, UMNO lah sebenarnya pada waktu itu, kan, di Putrajaya. Jadi dia menimbulkan satu persoalan. Apa sebenarnya yang berlaku? Kenapa berlaku sedemikian? Nah, apa yang berlaku adalah Bersatu tak nak berunding dengan UMNO. Bagi mereka, no. Dia cakap dengan Azmin, kau kata kau boleh ada bawa tim, bawa orang. Kau kata boleh bawa 20 lebih orang untuk lompat. Azmin kata, tak apa. Aku tak cukup pun, aku boleh bawa UMNO, dia kata. Ini tuan-tuan, November 2019, Azmin jumpa ahli Parlimen PH BN di Putrajaya malam ini. Menteri Agung mengadakan pertemuan dengan ahli Parlimen PH dan BN di Kediaman Rasmi di Presiden 10 malam ini, Isnin. Dipercayai kesemua mereka berada di rumah tersebut sejak pukul 7 dan kelihatan meninggalkan rumah timbalan Presiden kira-kira 11 malam. So, rundingan itu ada. Now, bila rundingan tersebut berlaku, dia orang kata setuju. So, akhirnya bawa UMNO masuk, kita bawa. Okey, tetapi UMNO pun bukanlah bodoh. BN pun bukan bodoh, UMNO bukan bodoh. So, Zahid Hamidi pada waktu itu berkata di dalam mesyuarat, kita setuju untuk terima bekerjasama dengan Perikatan Nasional, masa itu bukan Perikatan Nasional lah, Bersatu dan juga geng Azmin, dengan syarat timbalan Perdana Menteri diberikan kepada kita, iaitu Zahid Hamidi kepada Presiden lah, atau paling kurang 2. Masa tu ada perbincangan, satu PAS, satu UMNO. GPS masa tu tak nak unding apa-apa. Yang penting dia jadi kerajaan. Dia tak nak jadi pemanggang GPS pada waktu itu. Kan? Yang penting je. Okey. So, Muhyiddin Yassin, dia kata tak apa. Kita bentuk kerajaan dulu. Yang tu kita akan nanti. Jangan risau. Kita bentuk kerajaan dulu. So, dia pun bentuk kerajaan. Pop! Sebab bentuk kerajaan dengan commotion semua, angkat sumpah. Tak ada Perdana Menteri, tuan-tuan. Tak ada Perdana Menteri. Kalau tuan-tuan perasan, tidak ada Perdana Menteri. Sampailah dah ujung nak tumbang kerajaan, baru dia lantik Ismail Sabri. Perasan tak? So, bila dia jadi Perdana Menteri, UMNO meeting sekali lagi. Dia meeting sekali lagi, dia kata bahawa ini tidak patut. Kita kena dilantik sebagai satu jawatan tertinggi. So, keluar resolusi malam tu bersama MKT. Jangan sesiapa menerima jawatan daripada Bersatu sehinggalah ditentukan, maksudnya senarai yang kami bagi ni diterima sebagai Perdana Menteri. Malam ni saya cerita. So, bila diberi senarai siapa yang patut jadi menteri kanan dan sebagainya, jawatan apa, rundingan dan sebagainya, Muhyiddin Yassin tak setuju. Kerana banyak jawatan yang diminta itu untuk diberikan kepada orang Bersatu dan juga orang PAS. Dan juga, bila UMNO memohon jawatan tertinggi, dia faham. Kalau aku bagi jawatan ini kepada UMNO, next PRU, UMNO akan pergi bunuh kami. Buat apa kami nak bagi jawatan kepada dia orang? Nak bagi dana kepada dia orang? So, dia bermain. So, dia tawarkan jawatan kepada tim B UMNO. So, yang dapat jawatan Hishamuddin Tun Hison On, KJ, Adham Baba dan juga beberapa orang yang lain, termasuk Azalina dan sebagainya. Mereka mendapat jawatan-jawatan menteri. Dan ini mendapat satu, orang kata apa, tentangan hebat daripada UMNO. Dan itu antara sebab kenapa Anwar Musa dipecat sebagai masa itu setiausaha dan digantikan dengan Ahmad Maslan. Kerana dia antara yang menerima jawatan pada waktu itu. So, dia terima jawatan, so dia pun dipecat dan sebagainya. Bukan dipecat, digugurkan jawatan dia. Dia tak dipecat pada UMNO, tapi digugurkan jawatan. So, yang tak dengar ni mula terima jawatan dan sebagainya, bomba-bomba, terima sebagainya. Okey, diorang pun bermula. Settle lah. Ketidakpuasan hati UMNO ni masih lagi membara, tuan. Tapi diorang sabar. Diorang sabar, diorang tahan, diorang sabar, diorang tahan, diorang sabar, diorang tahan. Saya duduk Jack. Saya tahu cerita ni. Saya tahu peristiwa ni. Dan saya tahu juga di belakang UMNO yang tim A ni, Zahid Hamidi ni, berunding supaya berlakunya pertukaran kerajaan. Sekurang-kurangnya, dengan Anwar Ibrahim pada waktu itu, sekurang-kurangnya ada jawatan untuk mereka. Bukan dimalukan sebegini, tuan-tuan. Apa alasan yang digunakan oleh